Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahra binti Muhammad Usran. Bernombor matrik 057768, saya mewakili ahli kumpulan 3 ingin membentangkan mengenai kefahaman saya berkenaan dengan input ataupun output hardware. Apa itu input? Input ialah berkenaan dengan merekod dan memasukkan data ke dalam sistem komputer dan mengeluarkan arahan kepada komputer, iaitu apa-apa data yang masuk daripada prosesor. Manakala peranti input pula ialah peranti yang bersama-sama dengan pesian yang sesuai mengubah maklumat daripada pengguna kepada data yang boleh diproses oleh aplikasi komputer. Ianya berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat komputasi ini. Contoh peranti input ialah keyboard, mouse, touchpad, barcode reader dan juga mikrofon. Seterusnya pada bahagian output. Output itu apa? Okey, output itu ialah apa-apa maklumat data yang keluar daripada prosesor. Peranti output pula ialah peranti pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran output dari hasil pengolahan data. Data diolah oleh komputer lalu dikeluarkan berupa produk. Ianya berfungsi untuk membaca beberapa data dari komputer. Produk itu dalam bentuk suara, video, cetakan iaitu hard copy, teks, gambar, foto dan sebagainya. Contoh peranti output adalah monitor, printer, headphone ataupun earphone, projektor dan juga speaker. Seterusnya pada bahagian perbezaan antara input dan output. Perbezaan dari segi fungsi ialah input. Fungsinya adalah memasukkan data ke dalam komputer, manakala fungsi output adalah membaca beberapa data dari komputer. Seterusnya perbezaan peranti umum. Peranti umum dari segi input, alat input yang paling kerap digunakan adalah papan kekunci, tertikus, webcam dan juga pengimbas dan mikrofon. Peranti umum bagi output pula adalah peranti output biasanya termasuk monitor dan pencetak. Perbezaan dari segi interaksi pula ialah input, peranti input dikawal oleh pengguna. Interaksi output adalah output dikendalikan oleh komputer. Seterusnya yang terakhir, perbezaan dari segi tugas. Tugas input adalah tugas asas semua unit masukan adalah untuk memindahkan data dan maklumat iaitu format alphanumerik, audio atau video ke pemproses data dalam unit sistem pusat. Seterusnya, tugas bagi output adalah peranti output menukar data dari komputer ke bentuk luar yang boleh diterima. Ini adalah unit yang digunakan untuk menukar maklumat yang dikodkan binary dari unit pusat menjadi satu bentuk yang sesuai untuk kegunaan manusia. Seterusnya akan diteruskan oleh ahli rakan saya yang lain. Nama saya Majidah Khairiah binti Mohtar, nombor matrik 058626. Sekarang saya akan menerangkan tentang kefahaman saya berkenaan industri 4.0. Industri 4.0 adalah revolusi industri keempat bermula pada tahun 2016. Industri ini juga adalah tentang penemuan pelbagai teknologi baharu yang antara lain menggunakan automasi, analisis dan big data, simulasi, integrasi sistem dan seumpamanya. Dengan kata lain, teknologi automasi itu dilihat sebagai keupayaan teknologi yang tidak perlu melibatkan manusia secara langsung. Industri 4.0 juga dapat mengatasi masalah kebergantungan terhadap sumber tenaga yang secara signifikan akan mengubah masa depan dunia pekerjaan. Rangka kerja strategik yang akan dilaksanakan oleh kementerian bagi menghadapi gelombang revolusi perindustrian keempat iaitu industri 4.0 ini memandangkan ia akan menambahkan jumlah pendapatan negara kepada 2 trilion ringgit dalam tempoh 7 hingga 8 tahun akan datang. Trend revolusi keempat ini bermula daripada negara-negara perindustrian maju dan berteknologi tinggi seperti Jerman dan Amerika Syarikat yang kini berkembang kepada negara seperti China, Korea Selatan dan juga Singapura. Nama saya Husna Glesara binti Zainuddin. Nombor matrik saya 058808. Okey, tajuk saya ialah contoh input device IR 4.0 dan bagaimana cara menggunakannya. Okey, contoh input device IR 4.0 ialah 3D printing. 3D printing ni biasa digunakan dalam bidang perubatan dan pembuatan bahan sesuai daripada input file digital CAD. Dia juga boleh menyemak semula versi produk sebelumnya
dalam masa dan kos yang singkat. Selain itu, 3D printing ini juga membantu dalam reka bentuk dan pembangunan bahagian ventilator mengikut pengurangan yang diperlukan. Oleh itu, memenuhi keperluan rantaian bekalan global dengan mengeluarkan bahan berjaga-jaga yang diperlukan. Nama Fikriah Aida binti Saharudin, nombor matrik 057858. Contoh output device ialah monitor. Monitor merupakan sebahagian daripada peranti keluaran kerana fungsinya untuk memaparkan pelbagai jenis data paparan yang perlu diketahui oleh pengguna komputer. Data yang dipaparkan oleh monitor adalah hasil daripada data yang telah diproses untuk diambil daripada peranti storan yang kemudiannya disalin ke storan sementara. Kemudian data diproses oleh komponen pemprosesan untuk dipaparkan pada skrin monitor. Berdasarkan perkembangan dan inovasi, monitor telah berubah secara fizikal dan teknologi yang digunakan. Pertama kali kita melihat komputer dahulu masih menggunakan monitor dengan teknologi tube. Kemudian terus dibangunkan sehingga muncul monitor dengan teknologi LCD yang berbentuknya lebih ramping. Selepas itu, ia muncul semula dengan bentuk langsing yang sama tetapi menggunakan teknologi berbeza iaitu monitor LED yang lebih jimat tenaga dan memaparkan hasil yang lebih jelas. Okey, receiver aided ear ataupun dikenali sebagai RIE, dia boleh bantu golongan OKU sebab pada alat tu dia ada mikrofon sebagai input dia. Yang mana kalau ada bunyi dia lalu mikrofon, lalu dia akan sampai kepada device tu sendiri, dia akan proses, dia boleh menghasilkan bunyi yang lebih jelas dan baik Daripada hasil proses tu dia akan ada wire penghubung dan wire tu dia boleh sampai kepada bahagian output dia. Outputnya dikenali sebagai receiver ataupun speaker. Juga ada dikenali sebagai dome ataupun ni dia tip. RIE ni dia mensasarkan kepada golongan daripada pesakit yang mengalami masalah pendengaran pada tahap yang ringan hingga tahap yang teruk. Kalau tahap sangat teruk tu alat ni tak sesuai dia kena pakai alat yang advance lagi. Dan juga kepada pesakit yang tidak mempunyai saiz salur telinga yang kecil dan juga sempit, serta pesakit yang mementingkan penampilan kosmetik, terutama golongan muda dan mengamalkan gaya hidup yang aktif. Sekian daripada kumpulan saya iaitu kumpulan 3. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.